kamu tanya. Okay, so sekejap Meda nak buka Google Meet dulu sebab Google Meet pada attendance kamu. Okay, so kamu semua gembira tak berada di rumah? Maksudnya belajar di rumah? Tak. Kenapa slow je suara? Tak, madam. Meda tak tahu kamu suka ke tak suka belajar di rumah sebab yelah ada setengah tu bukanlah tak suka, maksudnya because of the internet and then benda-benda macam tu lah kan. Betul, madam. Betul, madam. Setuju. So internet lah ada gangguan-gangguan. Alif Najmi awalnya nak pergi toilet, pergi jangan tak muncul-muncul lepas ni. Tak pergi kan pergi-pergi tak muncul-muncul, jenuh Meda nak cari. Okey. Alamak ini aduh dah tak apalah. Okey sekejap Meda punya okey sini. Okay, so since kamu kata tak ada masalah, Meda nak masuk topik baru iaitu application of integration iaitu area. Okay. Meda nak bagi note ke sebenarnya area ni sebenarnya satu chapter yang lain, tetapi since kamu punya ni syllabus yang baru so disatukan. Okay, jadinya note-nya memang asing-asing lah. Meda nak bagi tak note? Ada tak note untuk area Meda bagi? Meda rasa ada kan? Ke tak ada? Ada tak Meda bagi note untuk area? Tak ada Ada tak? Kalau siapa yang dah tengok, ada pula Meda punya note ni. Area pasti. Okey. Okey, untuk this topik, untuk chapter, not chapter, untuk topik integration, application of integration, okay, application of integration. Yang ni akan masuk dalam chapter, test 3 kalau tak silap Meda ke test 2. Okay, test 3 atau test 4 lah, Meda tak ingat lah syllabus kamu. Sebab kalau ikutkan ni semua masuk dalam final, tapi kita tak ada final, so semuanya akan masuk dalam test lah. Macam Meda cakap hari tu, Meda nak buat test face to face, tapi Meda rasa impossible untuk kita buat face to face sebab kamu pun tak boleh balik. Kamu semua balik tu bawa semua barang kamu ataupun sebenarnya ada yang tertinggal-tinggal ke macam mana? Ada yang tinggal-tinggal. Ada yang tinggal lah sebab tak expect kan. Tak expect yang kita tak boleh balik lagi. Okay. Ya, madam. So, mungkin kamu akan boleh datang untuk ambil barang kot rasanya kan. Sebab kita ni dah week 9 kalau tak silap Meda week 9 kan. Ke week 11, week 10. Week 10. Sekarang week 9. Meda rasa macam tak mungkin je kamu boleh balik sehingga habis semester. Okay, so tak apa. Alright, so kita akan pergi kepada area between two curves. So this is one of the application of integration. Kita ada beberapa application. Yang pertama area, yang common lah, common application, and then what else?
Apa lagi yang kamu tahu application of integration selain daripada area? Kita boleh cari apa menggunakan integration? We can find volume, betul? Volume. Saya rasa kamu dulu-dulu kat sekolah ada belajar kan find area. Betul. Okay, so kita ada, sekarang ni kita akan tengok area. Okay, so area ni ada dua benda lah yang kamu perlu tahu. Okay, so yang pertama ada, yang satu lagi ada yang kedua. Okay, so yang pertama adalah area of region. Okay, area. Kamu, okay, region by the curve y equal to fx and y equal to gx. Yang kedua adalah area of region bounded, ni Medan tertinggal, bounded by the curve x equal to fx and x equal to gx. Okay, at origin kat sini bounded. Ada nak masuk ke? Ada kawan-kawan nak masuk ke tu? Kalau ada bagi tahu sebab Madam memang maximize kita punya screen ni supaya kamu nampak. Okay, so kita ada dua ada dua benda yang kamu perlu tahu. Yang pertama, maksudnya two cases lah, we have two cases. Yang pertama, case pertama adalah area of region bounded by the curve y equal to fx and y equal to gx, and the second case is area of region bounded by the curve x equal to fx and x equal to gx. So kita ada dua benda, two cases yang berbeza lah So kamu kena tahu sama ada your problem tu adalah case 1 ataupun case yang ke berapa? Case yang kedua. Okay, so now contoh untuk area of region bounded by the curve y equal to fx and y equal to gx adalah macam ni lah. Ni contoh saja bukannya ni sekadar gambaran untuk kamu nampak. Okay, so let's say we have two curve. Okay, two curve contohnya macam ni satu. Okay, this is your y equal to fx. Madam. Ya. Ada nak masuk? Ya. Okay, wait. Sekejap Madam bagi Madam lukisnya dulu. Okay, boleh lah. Siapa yang nak masuk tu? Dah masuk dah? Dah berjaya masuk ke belum kawan kamu? Dah berjaya masuk ke? Sekejap Madam, saya tanya dia. Belum lagi? Dah, Madam, dah. Dah, okey dah. Okey. Alright. And then satu lagi curve. Sekejap Madam kena lukis-lukis sikit. Macam gini boleh lah. Okay. This is boleh lah nak. Okay. Alright. So untuk yang ini kita ada two different graph. Okay, this is x equal to fx and this one is x equal to gx. Okay, so kalau kamu tengok apa beza antara graph untuk kes yang pertama dan juga graph untuk kes yang kedua, boleh nampak tak perbezaan dia? Nampak, Madam. Okay, apa yang kamu nampak? Yang y dia horizontal, yang x dia vertical kot.
Okay. So kalau kamu tengok, okay, untuk kes yang pertama, area of region bounded by the curve y equal to fl and y equal to gx. So kalau untuk kes pertama ni, kalau kamu tengok curve dia berada, okay, berada di atas. Kalau kamu tengok, this is the region, okay, yang ni region kita ni pun region kita. Curve yang ni berada di atas, betul? Untuk first curve y equal to fx ni adalah your top curve, betul tak? Yang ni curve kita duduk ke atas kan, bounded above by this curve. Nampak tak? Madam tanya ni, nampak tak? Nampak. Okay, so ni middle label ni sebagai YT, maksudnya top, maksudnya top curve lah maksudnya yang ini and then untuk the second one, this is the second curve maksudnya region kita bounded. Okay, yang ini curve kita berada di bawah. Okay, so yang ini middle label sebagai YB, maksudnya bottom punya curve lah. Okay, YB. Alright, ni region kita lah. Okay, region kita. Okay, and then bila kamu lorekkan dia, okay, lorekkan dia daripada curve yang atas kepada curve yang bawah ni, YT kepada YB, sekiranya kamu lorekkan dia, okay, kita lorekkan dia. Madam, Ya. ada yang nak masuk. Alhamdulillah. Dah berjaya dah? Kawan-kawan tu dah berjaya belum? Dah Dah, Kita Madam. belum scan attender. Okay, tak apa. Kejap lagi kejap lagi kita scan berjemaah. Okay. Alright. Okay, so untuk yang kes pertama ni tadi, kalau kamu lorekkan daripada YT to YB, so kita lorekkan daripada atas ke bawah. Okay, yang ni pun sama, atas ke bawah. And kita tengok dia punya cross section is parallel to, selari dengan paksi apa? Cross section dia selari dengan paksi apa? Paksi Y. Parallel, yes, to, this is y axis kan? Yang ni y axis, betul? Y axis. So dia punya lorekan dia ataupun cross section dia selari dengan paksi parallel to y axis. Okay, so untuk kes yang pertama ni sekiranya kamu buat lorekkan, kamu nak tahu dia kes y ke, kita cuba lorek, okay, daripada YT kepada YB, sekiranya your cross section ni selari dengan paksi Y, so maksudnya kita punya region ni ataupun kes kita adalah kes yang pertama lah. Okay, boleh faham tak? Boleh tak? Boleh. Faham ke tak? Boleh. Okay, mana tanya, tolong jawab. Okay, untuk kes yang kedua, okay, kes yang kedua kalau kamu nampak lah, tengok dia punya curve ni berada belah kanan dan belah kiri. Madam, ada orang nak masuk. Okay, dah. Dah. Boleh. Okay, apa lagi tadi madam ulang balik? Apa yang madam cakap tu? Belah kanan dan kiri. Yes, Dari your kanan ke curve kiri. curve kita berada di belah kanan. Okay, this one the first curve kita x equal to fx, so middle label sebagai xr, okay, ataupun right function lah belah kanan punya curve, and then kat sini iaitu your left function xl. Okay, so kalau kamu nak lorek bila curve kita berada di kanan dengan kiri, so kita akan lorekkan dia daripada function kanan pergi kepada function kiri. So kalau madam lorekkan dia, okay, from the right function to the left, okay, so kita akan nampak dia punya lorekan dia ni this lorekan dia selari dengan paksi apa? Paksi apa? CX. Parallel to x axis. Okay, selari dengan paksi x. This is your x axis lah yang ini. Okay, so untuk kedua-dua kes ni formulanya tak adalah berbeza cuma dia bergantung kepada function atas, function bawah dan juga function kanan, function kiri. So
untuk kes yang pertama, formula yang kamu perlu guna adalah dia punya formula. So area is equal to fx Madam tulis ni lah. Ada orang nak masuk madam. Oh, siapa lagi nak masuk? Sabar je lah madam. Aduh, lah siapa lagi nak masuk? Masuk cepat-cepat. Dah masuk belum? Dah. Mana harap dah lah. Okay. CEP. Okay, so untuk formula dia kita ada fx minus gx, okay, dx, okay, from A to B, okay, daripada A to B. Mana, okay, this one A, B. Okay, so kalau kita tengok untuk area, okay, untuk cari area kita mesti, okay, function atas mesti tolak function dekat bawah. Okay, ingat function atas tolak function bawah, ataupun kita nak senang madam tulis dia macam ni lah. YT minus YB. Okay, so from A to B. Maksudnya to find the area of this region, okay, kamu kena tolak function atas, tolak function bawah, and this region is bounded by A and B. Maksudnya nilai apa ni? Nilai apa ni? Nilai Y ke nilai X? Nilai X. Yes, this is the value of X. Maksudnya A and B tu adalah value of X. Okay, value of X. And kalau kamu tengok semuanya adalah in term of X. Nampak tak? YT ni adalah function of X, iaitu fx. YB pun adalah function of X. Sebab tu semua term, semua variable yang ada ni mestilah variable of X. Okay. Untuk the second case yang kita ada ni, formula dia berbeza sikit dengan formula untuk case yang pertama. So, formula dia adalah A equal to okay, yang ini function kanan tolak function kiri. Okay, fx minus gx dx, tetapi yang ini adalah X. Kamu kena faham beza antara dua ni kalau tak nanti kan kamu tak boleh jawab nanti. So XR minus dengan XL, so kita akan, this is Y, kita akan integrate with respect to, Meda salah tulis ni, Allah. This is Y. Alahai, Meda salah tulis ni. Sorry, this is X in term of Y. Okay. Alright, so kita punya formula XR minus XL. Maksudnya function kanan tolak function kiri, and kamu akan integrate with respect to Y. Okay, so value dekat sini adalah yang ini Meda label dia sebagai C. This is D. Okay, so to find this area, okay, area of this region, so kita akan tolak function kanan, tolak function kiri, and this region is bounded by, okay, C and D lah. C dengan D. So yang ni adalah nilai X ke nilai Y? Nilai X ke nilai Y? Nilai Y, yes. So kalau kamu tengok semuanya ni adalah function of Y. Okay, semuanya adalah function of Y, yang ini function of X. Okay, so maksudnya dekat sini sekiranya your cross section selari dengan paksi Y, okay, so kita akan integrate terhadap X. Okay, yang ini kalau your cross section ni lorekan kamu selari dengan paksi X, kamu akan integrate with respect to Y. So dia terbalik tau. Okay, so kamu ingat salah satu je, takut nanti kamu confused.
Okey, boleh faham tak? Boleh madam. Boleh faham tak ni? Boleh. Madam, Okey, ada orang nak masuk so madam. ya, Ada orang nak masuk. ada nak masuk lagi. Dah masuk dah? Belum. Belum lagi. Okay, dah. Alright, so boleh untuk perbezaan antara case 1 dengan case 2. Boleh tak? Boleh. Okay, so jadinya sekarang ni kamu kena tahulah adakah problem kamu tu case yang pertama ataupun case yang kedua. Sebenarnya dia ada macam teknik lah, tips untuk tahu dia tu case 1 ataupun case 2. Okay, kalau kamu sketch curve kamu tu berada di atas dan satu lagi berada di bawah, so dia adalah case pertama. Okay, ataupun kanan, kalau curve kamu berada kanan dengan kiri, so dia adalah case yang kedua. Okay, ataupun kalau kamu tak yakin boleh try lorekkan dia. Okay, boleh nanti kita tengok contoh. So kita tengok contoh supaya kamu lebih jelas lah. Okay, example. Okay, example, Madam bagi contoh. Okay, kadang-kadang untuk soalan area ni biasanya kamu perlu lukis. Kamu kena lukis. So kamu kena tahulah macam mana nak lukis. Lukis kita punya graph. Okay, let's say Madam bagi soalan pertama find the area of the region bounded by y equal to x plus 6 and bounded below by y equal to x squared and bounded ini memang kamu kena tahulah macam mana nak sketch the graph. Okay, the lines x equal to 0 and x equal to 3. Okay, so this is x plus 6. Okay, so cuba kamu baca soalan. This will find the area of the region bounded by y equal to x plus 6. Okay, kalau kamu tengok dia bagi y in term of x kan, betul tak? And then bounded below by y equal to x square. Okay, and bounded on the side by the line x equal to 0 and x equal to 3. So daripada soalan ni kita tahu region kita ni berada di antara this curve dan juga this line lah. So apa yang kamu perlu buat, sekiranya dia tak bagi kamu graph, kamu perlu sketch. Kamu perlu buat apa? Sketch, madam. Yes, you need to sketch the graph. Kalau salah graph, maka salahlah kamu punya segala-galanya dekat bawah tu nanti. Okey, sekejap ada tak? Nak yang medium bagi nanti kan semuanya kena lukis juga. Semua kena lukis. So kena tahulah. Okay, so kita lukislah untuk yang pertama ni kita tengok macam mana. Okay, so graf yang pertama ataupun curve yang pertama adalah yang ini bentuk apa ni? Dia kategori apa? Adakah dia straight line ke ataupun apa dia? Kuadratik ke? Yang ni graf apa? Y equal to x plus 6. Straight line. Straight line, yes, this is a straight line. Okay, so now macam mana kamu nak sketch this linear equation ataupun this straight line? Macam mana kamu nak sketch this graph? Ingat lagi tak dulu-dulu belajar? Buat table, madam. Ya? YS. Kena cari apa? Ingat lagi tak? YC.
Okay. Sebenarnya dia ada macam-macam cara lah. Okay. Tapi ada cara yang mudah iaitu untuk this is linear equation. Okay. Linear function. Okay. So apa yang kamu perlu buat untuk sketch this linear graph, kamu kena cari 2 point. At least you need to have 2 point. Kena ada 2 point. So kita perlukan 2 point untuk boleh kita sketch. Okay, need 2 point. Okay. Okay, so macam mana nak dapatkan 2 point? Sebenarnya you can find x-intercept dan juga kamu boleh cari y-intercept. Y-intercept sebenarnya kita dah tahu kan. Cuma kita perlu cari x-intercept. So x-intercept macam mana madam nak cari x-intercept? Ingat lagi tak dulu-dulu belajar? Y equal to X-intercept, yes, kita kena let y, okay, so kita akan let y equal to 0. So bila y equal to 0, what is your x? Apakah nilai x kita? Negative 6. X equal to? -6. Yes, -6. Okay, so point yang kita ada adalah -6, 0. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh. Okay, and then y-intercept sebenarnya daripada this function pun kita dah tahu kan y-intercept dia, betul tak? Okay, so what is your y-intercept? 6. Okay, jadinya point kita adalah apa tu nama? 0, 6 lah. Okay, sebenarnya nak cari nak cari y-intercept, you need to let x equal to 0, tapi kita dah tahu from this one. Okay, so kita ada 2 point, we have -6, 0 and juga 0, 6. Okay, itu adalah untuk kita sketch graph yang pertama lah. Okay, function yang pertama ni madam tulis kat sini lah. Dia lukis kat sini. Okay, so kita ada kat sini. Okay. So kita label lah dulu, kita ada -6, 0, -1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, -6 somewhere here, and then 6, 0, 6 is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 is here. So graph kamu beginilah kan, straight line. Okay, mana madam punya ni. So kita ada 2 point, start from here. Okay, so kita just okay, macam ni lah. Okay, boleh nampak tak? Nampak tak dia punya bentuk dia, dah nampak kan? Okay, alright, so kita dah ada satu graph yang pertama. Okay, so now kita nak sketch untuk second graph pula ni, y equal to x square. Okay, so y equal to x square, kita kena lukis lah, this is quadratic function, betul? Sebenarnya y equal to x square ni bentuknya basic lah, you should know the shape of this graph. This is quadratic function where your a, this is quadratic function. Okay, so your a, okay, sekejap. Untuk quadratic function, general equation dia adalah, what is the general equation? General equation untuk quadratic function adalah y equal to ax square plus bx plus c. This is the general equation untuk quadratic equation. Okay, so boleh tak kamu identify this graph, okay, y equal to x square ni graph senyum or graph sedih? Happy ke sedih? Happy or sad? Senyum. Happy kan, senyum. Sebab apa? Kenapa kamu cakap dia senyum? Kita nak tentukan sama ada your graph tu happy ataupun sedih based on the coefficient of A. Sekiranya A kamu tu positive value, okay, graph kita akan senyum. And kalau A kamu tu negative value, maksudnya less than 0,
graf kita akan sedih lah. Okay, so yang ini Madam rasa kamu semua tahu this graph bentuknya macam gini je kan. Vertex dia dekat mana ni? 0 0 0 kan, betul tak? Ingat lagi tak ni? Ya. Vertex dia dekat 0 0 0, so graph kita begini sajalah. Okay, so kamu just boleh terus sketch kita punya graph. Okay, graph kita adalah 0 0, bermakna your vertex is here. Okay, so kita just buat je lah, lukis je lah. Okay, nampak tak dia punya graph dia ni? Boleh nampak kan? Boleh, boleh. Okay, so okay, macam tu. Okay. Alright, so kita dah nampak dah macam ada ciri-ciri bentuk region kan, betul tak? Okay, cuma sekarang ni you need to identify yang mana satu region kamu. Cuba baca balik kita punya graph ni. Okay, kita punya dia kata area of region kita bounded by this line. Okay, we have this line Yang ini kalau kamu tengok, this is the this graph adalah y equal to x plus 6. Okay, and the red color ni, yang ini adalah graph y equal to x square. Okay, so now selain daripada this information, dia dah bagi juga satu lagi information di mana region kita bounded on the side by the line x equal to 0 and x equal to 3. So maksudnya x equal to 0 somewhere adalah dekat sini lah. This is the line x equal to 0. Mana line dia? Yang ini kan? Betul? This one. Ya, madam. Okay, this is line x equal to 0 and then x equal to 3. Mana nak cari x equal to 3? Macam mana kamu nak cari? X equal to 3 tu berada di mana? Right hand side. Adakah dekat sini? Dekat sini? Tak tahu kan dekat mana kan, betul? So, kamu tak boleh suka-suka hati je label, dekat sini kot x equal to 3. Memang dia berada di belah kanan on your right hand side, tetapi kita tak tahu kedudukan dia di mana kan, sebab yang ni kita just sketch. Okay, so kalau kamu nak tahu the real line, maksudnya dekat mana position x equal to 3 ni, apa yang kamu perlu buat adalah you need to find the intersection point. Okay, kalau kamu tengok dekat sini based on this graph, kita ada intersection point. Intersection point kita dekat mana? Yang ini intersection antara graph y dengan yx plus 6 dan juga y equal to x plus square, x square. So this is our intersection point, betul? Betul tak? Betul, madam. This line intersect dengan this curve, okay, pada these 2 point, these 2 titik. So macam mana kita nak cari titik, kedua-dua titik intersection ni? How to find these 2 intersection point? Apa yang kamu perlu buat adalah, ingat lagi tak? Ada belajar tak dulu Ada belajar tak kamu ni? Madam pun dah tak ingat dah kamu ada belajar ke tak, okay, tak apa. Kalau tak ingat kita buatlah. Okay, senang. Ada orang masuk, madam. Siapa lagi nak masuk? Dah masuk dah? Belum. Dah. Okay. So, to find the intersection point. Okay, so now kamu dah lukis. Okay. Sekarang ni kita tahu region kita berada di belah kanan. Sebab apa? Sebab dia bounded by line x equal to 0. Maksudnya belah sini lah. Yang ni dah tak termasuk lah. This is not your region lah. Okay. Okay, before that Madam nak tanya kamu. What is your YT? Which one is your YT? Mana satu YT? Mana satu YB?
Mana satu YT, mana satu YB kamu? YT to Y equals to X plus 6. Yes, this is the top function. Okay. Top function. This is your YT. And then your YB ni, curve kita yang berada di bawah adalah this Y equal to X square. Okay. So, macam mana kamu nak cari intersection point? Okay, to find intersection point. Okay, kita akan equate YT dengan YB. Okay, so kita akan equate YT equal to YB. Okay, so YT kita, apakah function YT kita? X plus X plus 6 madam. Yes, X plus C, and this is YB kita adalah X square. Okay, so now kita akan cari, okay, cari nilai X. Macam mana Madam nak cari nilai X? Madam akan pindah-pindahkan dia. Okay, X square minus X minus 6 equal to 0. Kita akan jadikan dia quadratic equation. This is quadratic equation. So can you find X? Boleh cari X tak? Boleh tak cari nilai X? Okay, cuba cari nilai X. What is the value of X yang kamu dapat? 3 dengan negatif 2. Okay, so X equal to, mana tah Madam punya ni? Okay, kita akan dapat X equal to berapa? 3. 3 lagi satu. Negatif 2. Okay, so maksudnya dekat sini point of intersection kita adalah pada, this is not point, ni coordinate of X. So kalau kita nak cari nilai Y, macam mana? Macam mana kita nak cari nilai Y? Kita masukkan je lah. This is X values, okay? Coordinate of X. So kita nak cari coordinate of Y, bermakna kita kena gantikan je lah 3 dengan negatif 2 ni ke dalam mana-mana satu equation lah. Ikut kamu lah, kamu nak pilih mana satu. Let's say kita gantikan nilai 3 ni dengan negatif 2 ke dalam YT. So kita akan dapat apa nilai Y when X equal to 3. What is your Y? 9. 9, okay. And then when X equal to, okay ni lah Madam ambil X1, this is X2. Okay, when X equal to negative 2, 4. okay. So kita ada dua titik intersection iaitu 3, 9 dan juga negative 2. Oh, okay, so kita tahulah negative 2 adalah dekat sini. Okay, negative 2 and 3 adalah di sini, betul? Betul tak? Betul ke tak? Betul. Okay, so now kita dah tahulah. Kita dah tahu region kita yang mana satu. Yang mana satu region kita? Yang mana region kita? Top bottom madam. Yang inilah, betul. This is our region lah, yang ni. Nampak tak dia ni region kita lah. Okay, dia bounded by this line and this curve dan juga between 0 and 3. Okay, dah tahu dah mana region kamu? Dah tahu kan? Dah madam. Okay, so now, okay, kadang-kadang soalan dia suruh kamu cari the intersection point. Okay, so kalau kamu nak cari, okay, so kamu let je lah YT equal to YB and then jadikan dia quadratic equation to find the value of X. Okay, so kalau kamu tengok yang ni kes pertama ke kes kedua kita punya contoh ni? Kes pertama ke kes kedua? Case 1 madam. Kedua. Kes yang ke? Kes yang ke pula. Kes yang Sama. Sama madam. Okay, sebab apa? Sebab kalau kita tengok curve kita ni satu berada di atas, satu lagi berada di bawah, ataupun kalau kamu tak sure, kamu boleh try loretkan dia. Okay, daripada first curve, okay, first curve daripada YT kepada YB. So kalau kita loretkan dia, okay, kita nampaklah lorekan dia ni parallel tu paksi apa?
parallel tu paksi apa ni? Paksi Y madam. Yeah, paksi Y. So this is first case. So nak cari area dia macam mana nak cari area? Apa formula dia nak cari area? What is the formula? Yes. Okay, formula dia. Okay, nak find area sama dengan YT minus YB. Okay. And you will integrate with respect to X because all the function ataupun all the variable adalah in term of X. Okay, so from A to B, so what is your A? A kita adalah yang inilah nilai X yang kita tadi ni, kosong hingga berapa? 3 madam. Kosong hingga 3. Okay, so start from 0 to 3. Okay, so now what is your T tadi? X plus 6 kan? X plus 6 mana? Okay. So equal to, okay, 0 to 3, X plus 6, okay, X plus 6 minus YB. This is your YB iaitu X square, okay, X square dx. Okay, lepas tu nak buat apa? Ada benda yang boleh kita simplify ke? Tak ada kan? Tak ada benda yang kita boleh hapuskan ke apa ke? So you can just directly integrate all the terms. So we have 3 terms, X, positive C and minus X square. So integrate je lah macam biasa. So dapat apa? This is definite integral kan? Betul tak? Definite integral. Because we have lower and upper limit. Okay, so now boleh integrate tak? Cuba integrate dapat apa Madam nak tengok. And find the area. What is the okay dah integrate lah. Okay, what is hasil integration of X? X square over 2. Yes, okay. This is X square over 2. Okay, over 2 6x plus 6x, this one. minus x cube over 3. Yes, okay, this is the simple function. So tak ada masalah untuk kamu integrate. So 3, 0. No need to put the plus c sebab apa? This is definite integral and your final answer will be a number lah, satu value. Okay, so now kita gantikan lah, takkan nak tengok termenung je kan. So nak buat apa? Substitute ya, substitute 3 and then minus dengan hasil kamu gantikan z 0. So 3 square over 2 plus 6 3 minus 3 cube over 3 minus the whole term ni kalau kamu tengok semuanya 0 kan. 0 plus 0 minus 0, so minus 0 je lah. Okay, so what is your area? What is your area? 31.5. Berapa? Can you change in fraction? Boleh dapat jawapan dia, boleh tak ditulis dalam bentuk fraction? Boleh. Okay, so apa jawapannya? 21 1/2. Jadikan dalam bentuk improper? 27/2. Yes, okay. Sebenarnya tak kisah pun kamu nak tulis macam mana. Okay, tetapi sekiranya your answer can be written in the fraction form, boleh tulis dalam bentuk fraction. Just leave your answer in fraction je lah. Tak payah kamu convert kepada decimal. Sometimes bila kamu convert kepada decimal, kamu salah tulis ke apa ke. Unless kalau memang dia hasil jawapan dia memang dalam bentuk decimal, make sure your answer in 4 decimal places lah. Okay, so your area is 27 over 2 unit square. Okay. So semua dapat tak 27/2? Dapat. Dapat ke tak dapat mana ni? Madam nak tengok di sini. Dapat tak? Dapat. Okay, so Madam nak tanya kamu, ada masalah tak untuk this part? Madam, nak tanya. Okay. Kalau soalan tak minta find intersection point tu, kena cari ke tak perlu? Better kamu carilah, unless kalau
unless kalau kamu dah tahu di mana region dia, maksudnya kamu dah tahu dia punya nilai X ataupun nilai Y tu dia dah bagi ke, so tak perlu cari pun tak apa. Macam tu. Tapi kadang-kadang you need to find. Sebab sometimes macam tadilah, macam yang ini kan, kita tahu kosong dekat sini, okay, tapi kita tak tahu 3 tu berada di mana. Adakah duduk dekat sini ataupun dekat mana, kita tak tahu. So untuk kita confirmkan dia, kita carilah nilai, carilah dia punya intersection value ataupun intersection point. Sebenarnya yang madam buat ni kan sampai sini kan, yang ni maksudnya kalau dia nak cari intersection point, okay, sekiranya dia minta, kalau kamu tak, kalau soalan dia tak ada tanya pun, kamu just buat setakat ni pun tak apalah, sebab you just nak confirmkan je kat mana 3 tu sebenarnya. Okay, faham tak? Faham, madam. Terima kasih. Okay, sebab kebiasaannya lah, kita dah tahu kalau dia bagi 0 hingga 3, kita tahu 3 sebenarnya berada di sini. Okay, maksudnya dia adalah intersection value. Tetapi kalau kamu tak pasti, kamu boleh je lah cari. Okay, boleh Boleh madam. Okay, so you need to know how to sketch linear equation, quadratic, cubic, tu kena tahulah. Okay, alright, so sebenarnya kan kalau bentuk graf macam ni, kita dah tahu dah yang ini adalah case yang pertama sebenarnya, case 1. Okay, tapi kalau kamu tak pasti, sebenarnya kamu boleh lorekkan lah, identify dulu YT dengan YB kamu, and then cuba lorekkan. Kalau lorekkan kamu selari dengan paksi Y, so dia adalah case pertama. Tu salah satu cara. Satu lagi, dia bagi semuanya function dia Y in term of X. So kita dah boleh agak lah dia adalah case pertama. Okay, kadang-kadang kalau case yang kedua, semuanya dia bagi X in term of Y. X equal to apa, X equal to apa. So kita tahulah dia adalah case 2. Okay, tu dia punya tips lah. Sometimes dia akan bagi satu Y in term of X, satu lagi X in term of Y. Yang tu kamu kena tengok betul-betul lah. Okay, tak boleh main agak-agak je. Okay, boleh Boleh, madam. Okay, so if your shaded region tu salah, contohnya kamu tersalah, kamu ingatkan region kamu from -2 to 3, nanti kan salah semua so sangat kamu you need to be careful lah, kena tahu betul-betul, kena identify kat mana region dia. Okay, kalau tak ada masalah, kita tengok next example. Okay, mana rasa next example ni pun sama jugalah, senang je. Okay, so let's try this next example. Okay, example yang kedua. Okay, find the area bounded by curve y equal to 2x square plus 10 and line. Tak apalah, madam tukarlah, madam tak nak ini. Tak apalah, boleh lah. Line y equal to 4x plus 16. Okay, so ini soalan ni dia bagi macam ni je. Okay, dia tak ada bagi bounded by line apa. So maksudnya ni kamu kena carilah dia punya intersection point ataupun intersection value lah. Okay, so kalau based on problem, dia bagi kita function y dan juga y equal to this one and y equal to 4x plus 16. So kita mungkin boleh agak lah kalau dia bagi kedua-dua function tu in term of x.
So maksud kita boleh agak dia adalah case yang pertama, tapi kalau kita nak confirmkan kita kena draw lah. Okay, kena sketch. Okay, so okay, boleh tak kamu sketch solution? First kali kita punya function adalah function apa? Y equal to 2x square plus 10. This is quadratic function because this is the highest degree is x square kan? X square adalah dia punya highest power. Ada yang nak masuk ke? Okay, aduh lah. Alright, so okay, yang ini macam soalan tadi yang Madam bagi tu, kamu dah tahu kan? Y equal to x square tu kamu dah tahulah bentuk dia macam mana. Okay, tetapi kalau graf yang macam ni 2 equal to 2x square plus 10, so macam mana kamu nak lukis? Macam mana kamu nak lukis solution? Okay, so first kali kalau kamu ada quadratic equation, you need to find vertex. Kena cari apa? Vertex. Kena cari apa? Kena cari apa? Vertex. Okay, vertex. So macam mana kamu nak cari vertex? Apa formula nak cari vertex? Dulu sekolah dulu kamu belajar macam mana nak lukis quadratic function. Ada belajar tak dulu? Ke tak ingat? Okay, so okay, tak apa, kata ingat tak apa. Okay, so yang ini adalah y in term of x. Okay, y in term of x. So formula nak cari vertex, first kali nak cari coordinate of x. Okay, x sama dengan ni formula dia negative b over 2a. Okay, so nak cari coordinate vertex ni adalah satu point sebab kita tahu this graph adalah graph senyum graph happy because A kita adalah positive 2, betul? This is your A kan? This is your A. So this graph is happy, so you want to find the minimum point lah dekat sini Okay, so kita tahulah kita nak kena cari nilai X dan juga nilai Y. Okay, so nak cari nilai X dia, kita kena masukkan dalam this formula lah. Negative B over 2A. So what is your B? What is your B? B kita apa? Version. 0. 0. Okay, so B kita adalah 0 kan, macam mana cakap tadi the general equation, general function of quadratic adalah ax square plus bx plus c. Okay, so your B kita tak ada kan, B kita adalah 0, so 0 over apa-apa pun 0 jugalah kita dapat 0 over 2a, okay, 2 over 2 is 0 lah. Okay, so your coordinate of x adalah 0. So now kita dah dapat coordinate of x, kita nak cari y pula. So macam mana Madam nak dapatkan nilai y? Macam mana kita nak cari nilai y? Kita akan gantikan this x ni, x yang kita dapat tadi ke dalam your equation yang asal. Okay, boleh tak? Faham tak ni? Faham Madam. Okay, so kita gantikan je lah kosong. So 20 plus 10, so kita akan dapat 10 lah. Okay, so vertex kita sekarang ini, our vertex is equal to 0, 0, 10. Okay, macam tu. Okay dah, boleh tak? Boleh Madam. Okay. So dah dapat dia punya apa nama vertex dia. Okay, so kita buat kat sini lah, sebelah ini. Okay, satu lagi. Okay, Madam nak tanya kamu, agak-agak dia ada intersection point tak? Maksudnya ada tak x-intercept? Belah ni ada tak x-intercept? Kamu rasa ada ke tak ada? Ada Madam. Okay, kita tahu this is graf senyum kan, graf senyum.
Okay, so kita dah tahu vertex dia. Okay, kita label dulu vertex kita 0, 10. Okay, 0, 10. 10 dekat minus ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dekat sini vertex dia. Jauhnya vertex dia. Okay. Vertex dia dekat sini. So graf kita graf senyum. So adakah kita ada x-intercept? Ada x-intercept tak? Tak ada. Tak ada. Maksudnya graf kita ke atas lah macam ni. Macam gini kan? Betul? Gini. Sorry madam punya graf ni buluk sikit. So maksudnya graf kita berada di sini. Kan? Betul tak graf kita macam ni? Ya. Okay, maksudnya dia tak ada intersection point. Okay. Dia tak ada intersection point. Sebab apa? Sebab graf kita ke atas macam tu kan. Dia kalau kamu tengok dia tu x square plus 10. So dia move up. Dia akan move upward 10 unit. So dia berada di atas. So tak ada intersection point. Maksudnya tak ada x-intercept. Okay. So sekiranya ada. Kalau ada biasanya kalau graf dia macam gini. Graf sedih. So kita kena carilah dia punya x-intercept ni. Okay, faham tak? Faham tak? Madam. Maksudnya dekat sini okay, tadi first kita dah cari vertex. So now perlu ke tak perlu kamu cari x-intercept? Okay, perlu atau tak perlu kamu cari x-intercept tu? So nak cari x-intercept maksudnya kamu kena let y equal to 0 lah. Okay, sekiranya perlu kamu kena let y equal to 0 and cari dia punya nilai x. Tapi untuk problem kita yang ini tak perlu cari sebab dia senyum and dia dah naik 10 unit ke atas, so tak perlu carilah x-intercept. So sekarang ni dah settle untuk first graph. Kita kena buat pula sketch pula untuk second graph kita, iaitu graph ni graph apa? Linear kan? Okay, so madam nak kamu cari 2 point. Okay, 2 point. Okay, yang ini this is okay, this is A. Okay, so ni 1. Okay, 2. Okay, so B kita nak cari graph this one 4x plus 16. Okay, so now boleh tak kamu cari 2 point untuk kita sketch. So first kali kita akan cari apa? X-intercept y equal to 0. So what is your x? Apa nilai x kita? Negative 4. Negative 4. Okay, so bermakna x equal to negative 4. Okay, so kita ada, so kita punya point kita adalah negative 4, 0. Okay, what about your y-intercept? Y-intercept, apa y-intercept kita? 16. Okay, kalau nak cari, you let x equal to 0 and then kita akan dapatlah y equal to 16. So, point kita adalah 0, 16. Okay, so kat mana kita punya point kita? Yang pertama adalah negative 4, 0. Somewhere here. Okay, and then 60 ada ke atas ni kan, tadi kat sini 10. Patutnya madam buat bawah sikit, tak apalah. Okay, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dekat atas ni, tu dia. Graf kita kat sini lah. Cuma ada madam nak buat ni. Patutnya madam buat ke bawah sikit lah. Madam betulkan yang ini madam anggap bila dia berada dekat bawah supaya tak nampak sangat dia punya ketinggian dia dekat atas sangat tu.
kita kecilkan dia punya ni je 2, 4, 6, 8, 10. Okey, 10 kat sini. Okey, so kat sini lah curve kita. Okey, satu lagi tadi mana? 16. 12, 14, 16. Okey. 16 kat sini kat atas ni. Okey. Kamu tahu kan madam ubah dia punya apa? Dia punya apa bagi tu? Dia punya ni lah, yang ni madam buat 2, 4, 6. Okey, tak adalah nampak obvious sangat dia punya tu. Okey, satu lagi kat sini lah. Okey, so graph kita akan passing. Sorry madam punya graph ni alah buruknya lah. Sorry dia punya curve dia gini lah sepatutnya kan. Alahai, kamu nampak tak dia punya graph dia ni? Nampak madam? Boleh nampak kan? Sorry dia punya sengit-sengit benyek ni alahai. Aduh, madam ni memang tak ada bakat lah nak sketching ni, aduh lah. Tak apalah, madam buat gini je lah. So madam akan anggap for tu. Boleh lah macam ni. Okey, dekat sini madam anggap kat sini 16 lah. Okey, negative 4 dekat sini Tapi jauh sangat pula, tak apalah. Kamu tahu kan dia punya ni madam, lukisan madam tak berapa tepat sangat lah. Okey, so kita tahu region kita sekarang ini di mana? Mana region kita? Kat mana region kita? Kat mana region kita? Soalan kita, kita punya area ni, area of region ni bounded by curve. Okay, this is the curve. This line adalah line y equal to 4x plus 16 and bounded by this curve iaitu y equal to 2x square plus 10. Okay, so now region kita kat mana? Mana region kita? Mana region kita? Our line. Yang inilah, betul, this one. This one. Yang ni, the whole, okay, this whole region. Okay. This is our region. Okay, maksudnya dia from this point, okay, from this value sehingga ke atas ni lah. Tak nampak pula dia punya intersection ni. Tapi somewhere dekat situ lah. Okay. So kat sini. Okay, daripada sini hingga ke sini. So now kita kena carilah x1 kita apa. Memang senyap ke apa ni geng? Okay, sorry madam cakap seorang-seorang. Bukan main kamu seronok madam tak ada kan? Tak ada. Saya ingat saya line slow. Okay, sorry madam cakap sampai mana tadi? Madam perempuan cakap seorang-seorang, rupanya kamu dah tak ada. Kejap je tadi. Okay, so sekarang ini we know that our region is here, okay, bounded above by this line. And madam tak Madam tak share screen.
Green. Okay. Okay, so kita kita tahu kita punya graph kita ataupun region kita berada di antara this line dengan this curve. Okay, so kita tahu yang ni kes pertama ke kes kedua ni? Kamu boleh identify tak? This is the Pertama. first case ataupun case yes, case yang This pertama one. lah. Yes, kalau kamu tengok graf kita berada di atas dan juga berada di bawah kan? Okay, so kalau kamu lorek pun dia selari lah dengan part C Y. Okay, so kita tahulah dia adalah case pertama. So since kita tak tahu nilai X dekat sini dia punya lower and upper limit kita tak tahu, so kita kena buat apa? Kita kena cari intersection value ataupun intersection point lah, tak kisahlah. Kalau perlu cari point, cari. Okay, kalau tak perlu cari je lah nilai X. So macam mana kita nak cari intersection value? Apa yang kita perlu buat? Apa yang kita kena buat ni? YT sama dengan YB. Yeah, equate. Okay. First kali, what is your YT? Kita dah boleh identify lah YT kita adalah yang ini this line. And then this is your YB, this curve. Sebab dia berada di bawah kan. Okay, so this is your YB. So this sebenarnya tak kisahlah YB tolak YT ke, YT tolak YB, tak kisahlah mana-mana pun ikut kamu lah. Kamu nak prefer yang mana satu terpulang, okay. Tetapi sebab madam biasa equate YT equal to YB, so kamu just equate sajalah So kita ada 4x plus 6 equal to 2x square plus 10. Okay, so 2x square plus 10. Okay, so now kita nak cari nilai x, so kita kena jadikan dia quadratic equation. Okay, so kamu kena pindah-pindahkan. Okay, pindahkan 2x square, yang ini minus 4x. Okay, minus 0. Okay, so kita akan dapat equal to 0 lah, betul? Betul tak? Madam, bukan 2x square plus 10 ke? Oh, plus 10. Oh, sorry. So 4x plus Oh, sorry lah, plus 10. Okay, kalau plus 10, so minus 4x lagi? 4x plus 16. Plus 16. 4x plus 16 madam. 2x square minus 4x. Plus 4. 10 tolak 6 lah. 10 tolak 6 kan positif pun. 4x tambah 6 tu 16. Bukan Oh, bukan tambah. Kamu kena pindahkan yang ini sebab kita nak jadikan dia Bukan, quadratic. Bukan madam. Bukan, Equation yang pertama tu. 4x plus 16 madam. Oh, madam salah Oh, okay, sorry. Aduh lah. Salah lagi. Madam salah tulis Okay, sorry 16. Okay, 4x plus 16. Okay. So dapat apa ni? Salah lagi lah. Salah tulis lagi lah. Negative 6. Negative 6. Okay. So negative 6 equal to 0. Okay, can you find x? Boleh cari tak x dia? Boleh madam. Okay, so what is your x? 3 negative 1. 3. Okay, x equal to 3 and negative? 1. Negative 1. Okay, so maksudnya intersection point kita ni adalah dekat sini adalah negative 1. So maksudnya negative 1 lah dekat sini So x equal to negative 1 and this is x equal to 3. Okay, so kita tahulah dia punya lower and upper limit adalah negative 1 dan juga 3. Okay, macam soalan ni, dia tak ada minta pun kan cari intersection point ke apa-apa ke. So, tak perlulah kamu cari nilai y tu ataupun cari point dia. You just stop sampai sini pun dah memadai lah. Okay, faham tak? Kalau kamu rajin, boleh je nak cari dia punya titik persilangan tu. Maksudnya cari nilai y, cari nilai y lagi satu. Okay, tapi untuk this problem, madam stop sampai sini je lah. Okay, sebab kita just nak tahu nilai x tu je. Okay, and the last one, okay, after you dah dapat dia punya nilai lower and upper limit,
So kita carilah area. Area dia sama dengan apa? Kita akan integrate with respect to YT minus YB. okay, YT. So you know that your YT adalah function apa? YB function yang mana satu? Okay, integrate with respect to X. Okay, and then this is your lower limit adalah negative 1 and upper limit adalah 3. Kamu jangan terbalik pula. Make sure your lower limit adalah nilai yang kecil. Okay, upper limit mesti nilai yang besar. Okay. So what is your YT? YT kita plus apa? 16. Okay. 4x plus 16. 4x plus 16 minus YB kita tadi mana tah? 2x square plus 10. So minus 2x square plus 10 dx. Okay, so yang ni cacing dia negatif 1, 3. Okay, so you can open the bracket and simplify. Okay, cuba integrate apa-apa ni. Can you find the area of this problem? Boleh cari tak? Boleh, madam. Okay, cubalah integrate apa-apa Meda nak tengok. What is your A? What is your area? Dah dapat belum? Dah dapat dah area dia berapa? Five over 6. Berapa? Equal to, sekejap, mana tah? 55 over 6. Okey, yang lain? Yang lain dapat sama tak? Yang lain, hello. Saya dapat lain, madam. Berapa dia tadi? Chan, berapa Chan tadi kamu? 55 over 6. 65 over 6. 55. Oh sorry, 55. 55 over 6. Yang lain? Saya boleh 64 per 3. 64 per? 3. 3. Yang lain? Saya pun dapat 64 per 3. Okay. So kita ada dua jawapan yang berbeza lah. So kita tengok lah. Okay, so 4x plus 16 minus 10. So minus 10 is positive 6 minus 2x square dx. Okay. Alright. So, okay. Sampai sini dapat sama tak untuk this part? Sama ke tak? Sama, madam. Sama. Okay, sama Okay. So, macam biasalah integrate. Yang ini kita akan dapat integrate dapat apa? 4x square over 2. So, kita akan dapat 2x square
plus 6x minus 2x cube over 3, 1, negative 1. Okay, so yang ni bila benda macam gini? madam. Ni madam, 3 negative 1. 3 negative 1. Oh, salah lagi. Apa kena dengan mata medium hari ni? Ni tak nampak ni, ha? Aduh lah. Okay. Sorry Okay, so now ni kena hati-hati ya. Bila kamu nak gantikan ni, perlu hati-hati supaya kamu tak salah. Okay. So 3 square is 9, betul? Tambah 6, 3, okay, minus, okay, this one minus 2, 3 cube is 27 over 3 minus, okay, minus, buka bracket, okay, 2, negative 1 square plus 6 negative 1, okay, minus 2 negative 1 Madam? ya. Saya dah tahu saya salah kat mana. Okay, so jawapannya adalah yang ini? Betul. Betul, dapat yang ni. Kamu salah kat mana, Chan? Kamu Saya guna 9 bagi dengan 2, bukan darab. Okay, so salah lah kan? Okay, jadinya your answer is 64 over 3? Betul madam. Betul ni. Dah siap, okay. Okay, boleh? Okay, so sekarang ni perlu untuk kamu dapatkan lukisan yang betul lah. Macam tadi madam dah teratas sangat, so madam kena adjust lah dia punya position dia. Okay, so ingat salah graf, salah region, maka salah habis semua kat bawah ni. Okay, so kena hati-hati. Alright, untuk this problem dia tak bagi kamu dia punya boundary, maksudnya nilai x dia. Macam yang previous example, untuk yang ini dia bagi tahu kan bounded on the side by the line x0. So kamu tahulah your region belah kanan sahaja, yang belah kiri tak termasuk. Okay, tetapi untuk this example dia tak bagi kita apa-apa any information about dia punya boundary dia kat mana. So we know that the region ni berada di dalam kawasan yang inilah, bounded by this graph YT dan juga YB. Okay, biasanya kita dah boleh agak lah kalau graph macam gini bentuk dia, rupa dia adalah kes yang pertama. Jadi kalau kamu tengok soalan banyak-banyak soalan nanti kan mungkin kamu dah boleh identify lah. Okay, dia punya bentuk. Okay, so sekarang ini okay, yang ini tadi dua contoh ni madam bagi, dia adalah contoh untuk kes yang pertama. Okay, so sekarang kita akan tengok contoh yang ketiga, dia adalah kes 2. Okay, kes 2. Alright, so contoh soalan dia okay, madam bagi contoh untuk yang ini. Okay, the region, yang ini example madam bagi ni dia simple-simple je lah sebab graf kita graf kuadratik kan, simple je lah. By the curve x sama dengan y square plus 2 and the line find the area of W. Okay, so look at the question. Okay, the region W is bounded by the curve, okay, by the curve x equal to y square plus 2 and the line y equal to x minus 8. Okay, so find the area of W. Okay, kita hanya ada these two curves sahaja. Kalau kamu tengok yang ni x in term of y and this is y in term of x. So kita tak boleh nak agak lah dia kes pertama atau kes kedua. So kalau kamu nak tahu, kita kena lukis. Okay, so now
kita akan lukis the first graph. Okay, x equal to y square plus 2. Okay, yang ni untuk first graph lah. Okay, so yang ini adalah graph apa ni? Graph kuadratik juga kan? Betul, graph kuadratik. Tetapi yang ini x in term of y. Macam tadi yang kita buat untuk soalan yang pertama tadi tu. Soalan pertama dengan kedua, kita punya soalan y in term of x. So kita tahu dia sama ada dia senyum ataupun dia sedih, depends on value of a ni lah. Okay, tapi kalau x in term of y, graf kita, okay, maksudnya y square plus bx square plus c bx square plus by, by. Yang ini graf kita sama ada di open to the right ataupun open to the left. Nampak tak perbezaan dia? Tak? Nampak madam. Okay, kalau y in term of x, quadratic function, y equal to ax square plus bx plus c. Okay, yang ini graf dia sama ada open up ataupun open down. Maksudnya senyum ataupun sedih. Yang ini kalau a less than 0, more than 0, less than 0. Kalau x in term of y, yang ni pun kira kuadratik juga. Okay, cuma bukaan dia sama ada open to the right. So kalau open to the right ni a more than 0. Maksudnya a dia positif lah. Okay, alah tak nampak bunyi. Okay, so yang ini bukaan dia kalau dia buka ke kiri, maksudnya a dia apa? A dia positif ke negatif? Less than 0. Yes, less than 0 lah. Okay, so since kita punya function yang dia beri adalah x in term of y, so graph kita open to the right ke open to the left? Open to the right. Yes, because a kita ni coefficient of y square adalah 1. So maksudnya dia open to the right. Okay. Okay, so now sekarang ni sama juga kita perlu cari vertex. Kita perlu cari vertex. Perlu cari apa? Vertex madam. Okay. Kalau kamu tahulah kalau y equal to x square, graf dia macam gini kan? Betul? Betul tak? Benar madam, benar. Okay, benar. Okay, kalau madam ada x square plus y, dia sebenarnya this graph dia move 1 unit. Betul? Dia move up 1 unit. Betul? Dia akan jadi macam gini kan? Betul ke tak? Betul madam. Okay, so kalau madam ada graf, okay, sebenarnya kalau kita ada graf x equal to y square, graf dia in general, graf dia adalah bentuknya vertex dia ni dekat sini jugalah sebenarnya, di sini. Okay, gini. Okay, so kalau madam tambah 2, maksudnya dia akan bergerak ke kanan sebanyak 2 unit lah. Okay, 2 apa? 2 unit madam. Yeah, so graf kita akan bentuknya beginilah. Ini kalau kamu tahu graf yang asal. Okay. Tetapi kalau kamu tak ingat, tak pasti, tak yakin, so you can find the vertex. Kita boleh cari vertex. So nak cari vertex, okay. Since yang ini adalah x in term of y, so apa yang kita nak buat? Kita kena cari y dululah. Y sama dengan apa formula dia? Apa formula dia? Sama tak yang macam tadi? Sama tak formula dia? Yang tadi formula dia adalah negative b over 2a. Sekarang ni kita nak cari, tapi ni nilai x So yang ini formula dia sama ke tak? Nak cari vertex? Sama ke tak? Sama madam. Sama. So negative b over 2a. Okay, so negative. Okay, what is your b? B kita apa? 0 kan? Tak ada b pun kat sini. Ada b tak? 0 madam. Okay, so 0 lah. Your y is equal to z
Zero. Yes, okay. 0 madam. Ya, dah dapat Y, boleh cari X. Okay, so Madam nak cari X ni macam mana? Madam akan gantikan this 0 ke dalam mana? Ke dalam apa? Y. X sama dengan Y square plus 2. Yeah, Y, masukkan. Yeah, that's right. Masukkan ke dalam kita punya apa ni tadi? Y0 ni kita akan gantikan ke dalam this original function. So kamu akan dapat X sama dengan berapa? 2 madam. Ya, yeah, 2. Okay. So vertex kita adalah berapa? 2, 0. Okay, so maksudnya kita tahulah vertex dia kat mana. Okay, so Madam padam dululah yang ini. Kita sketch terus. Okay, nampak tak dia punya permainan dia? Nampak madam. Nampak. Nampak permainan dia tak? Nampak madam. Okay, bagus. Okay, so we know that the vertex is at 2, 0. So this is 1, this is 2. Okay, 2 kat sini. So kita tahulah bukaan dia open to the right. So you can just sketch je lah macam gini. Okay, boleh ke tak boleh? Boleh tak? Boleh madam. Boleh madam. Okay, tolonglah jawab. Nanti kan Madam cakap sorang-sorang. Kesian. Line slow madam. Line slow. Okay, okay. Alright, so now kita dah ada first graph and then we need to find the second graph iaitu y equal to x minus minus a. So yang ini adalah graph apa? Straight line kan? Okay, dah boleh tak cari? Boleh cari Madam lagi satu point. Kita dah tahu y-intercept dia. Boleh cari kita punya apa nama? Satu lagi x-intercept. Can you find x-intercept? X-intercept sama dengan apa? 8. Okay. Y equal to 0. So x equal to 8 kan? And then your y-intercept adalah negative 8. Betul? Betul. So this is 8, 0 and this is x sama negative 8. Bermakna kita punya point kita adalah negative 8, 0. Okay. So 2, 3, 4. Okay lah. This is 8. Okay, negative 8 berada di bawah ni kan. Nampak ada ni. Okay, kat sini lah. Okay, satu lagi kat sini. So kita akan Allah, tak kena, tak apalah. Tak kena pun tak apalah, Madam angkatlah negatif 8 ni kat sini lah. Boleh tak? Boleh madam, boleh. Kena pula dah Madam punya ni. Tak apalah boleh lah. Okay, yang penting kamu nampaklah bentuk dia macam mana. Okay, sekejap. Ya. Okay, so since sekarang ni kita kena cantum lah this curve, kita kena cantum lah. Okay. Sebab dia bounded kan, maksudnya dia terkurung dia tak boleh ada lompong-lompong. Lompong maksudnya dia tak boleh, graf kamu tak boleh gini lah. Tiba-tiba gini pula, tak boleh. Okay, dia mesti close region. Okay, so kalau tak bersambung kamu kena sambungkan dia lah. Okay, so region kita, di manakah region kita? Yang mana region kita ni? Okay, before that, Madam nak tanya kamu lah. Graf kita ni, adakah graf kita ni sama ada dia graf atas dan bawah ataupun graf kanan dan kiri? Kanan dan kiri. Yes, kanan dan kiri. Okay, so kanan kiri. Bermakna kita tahulah lorekan kita mesti ke kanan. Maksudnya start from a right function to the left function. Okay, so your region sekarang ni kita punya region adalah yang ini, betul tak? Yang ni dalam this one kan? Nampak tak? Yang inilah region kita adalah yang ini.
Madam buat tu. This is our region. Nampak tak region kita? Nampak tak? Nampak, ke madam. tak? Nampak kan kata region W is bounded by the curve this one. Okay, this is the curve. Okay, yang ini curve kita x equal to y square plus 2 and the line this one. This is the line y equal to x minus 8. Okay, so region kita berada di antara these two curves. So this is our region R. Okay, salah region, salah semua nanti kan. So please kena tahulah, hati-hati. Okay, so we know that this is case 2. Okay, this is case 2. Okay, so kita kena identify lah function kanan dan juga function kiri. Okay, so function kanan XR. Where is your XR? Yang mana satu function paling kanan? Line ni ke ataupun this curve? Line biru, madam. This X straight to Y line square. kan? Betul. Okay, so since kita tahu this is case 2 bermakna X, semua function must be in term of Y. Okay, XR dengan XL. So kita kena tahu what is your XR, what is your XL. So kamu cakap tadi function kanan adalah this line. So kita kena tukarkanlah X in term of Y. Okay, so what is X? X sama dengan apa? X sama dengan apa? X sama dengan apa? Y plus 8. Yes, Plus Y plus 8. So this is your XR. Okay, you need to change X in term of Y. Sebab apa? Bila case yang kedua, all the variable must be in term of Y. Okay, faham tak ni? Faham tak? Faham, madam. Faham, madam. Okay, so your left function adalah this curve lah. So madam label kat sini XL. Alright, so now since kita tak tahu dia punya lower and upper limit, maksudnya nilai X, nilai Y dia. So kita kena carilah kan, betul? Kita nak kena tahu apakah nilai Y kita dekat sini. Y1 kita sama dengan apa dan juga nilai Y dekat sini. Betul tak? Sebab we need to find dia punya lower and upper limit kan? Betul tak ni? Betul, madam. We need to find Y2 and Y1. So macam mana kita nak cari Y1 dengan Y2? Macam mana? Macam mana kita nak cari dia punya Intersection nilai point. Y? Yes, kita kena dapatkan intersection value ataupun intersection point lah. Soalan ni dia tak suruh cari point, dia suruh cari. Dia tak suruh pergi dia cari. But we need to know Y1 and Y2. So kita kena equate lah kan? Equate. Kita kena find intersection value lah ataupun we need to find nilai Y kan? Y1 dengan Y1 and Y2. So macam mana nak buat? XR tolak XL. Okay, kita equate lah. Okay, you just equate XR equal to XL ataupun XL equal to SR, sama je. Okay, so XR kita tadi mana? Y plus 8. Y plus 8 X square, XL kita adalah Y square plus 2. So from this equation kita kena jadikan dia quadratic equation because we want to find Y. Okay, so now can you find Y? Boleh cari Y tak? Boleh, madam. Okay, so cari Y. Y equals to 3, Y equals to negative 2. Okay, so kita tukarkan dia kepada quadratic equation. Okay, Y, okay, plus 2, negative 6 kan, equal to 0, betul? So Y sama Betul, dengan, madam. Y sama dengan apa tadi? Y equals to 3, Okay, negative 2. negative 2. Okay, so now kita dah dapat dah dia punya nilai Y yang kita nak lah. So negative 2 berada di sini lah because dia berada dekat bawah kan, kat sini, and then 3 adalah di sini lah. Okay, can you find the area?
Boleh madam. Area tak? Okay, boleh cari. Okay, so cari area dia. Dia buat kat sini lah. Tab yang ketiga, baru kamu cari area. Area kita adalah XR minus XL dy. Ingat semua must be in term of Y. Okay, since yang ini kita dah cari nilai Y dia negative 2. This is 3. Lepas tu kamu gantikanlah terus. Kalau kamu dah tahu your XR dengan XL terus tulis pun tak apa, tak ada masalah. Okay, ni madam just nak tunjuk kat kamu je lah. Okay, so your right function adalah yang ini Kamu jangan tulis X minus 8 pula. Adakah yang tulis macam gini kan? Dah pening dah pula dah. Macam mana nak buat ni? Siapa yang tulis macam gini memang sampai kesudah lah pening. Sebab apa? Kita ada variable X. Kita tak nak ada variable X because we want to integrate in term of Y. With respect to Y. Faham tak ni? Faham tak? Faham madam. Sebab itu kita semua tukarkan X in term of Y. Okay, so ni salah lah ni. Okay, ini kena tukar lah. Okay, kamu kira lah. Kira dapat apa. Ni madam nak tulis je. Okay, can you find the area? What is the area of the region? Saya dapat 1/5/6. 1/5/6? Yang ni betul. Okay, yang lain dapat dah ke belum? Yang lain? Tengah buat madam sekejap. Okay. Yang lain tu please tolong buat ya. Jangan tengok termenung je. Ada jawapan yang berbeza tak? Dapat 1/6 madam. What? Dapat berapa? 1/6. 1 1/8? 181/6. Berbeza juga. Yang lain? Yang lain? Saya dapat macam cat. Okey, kenapa ada yang tak sama? Okey. Siapa yang salah tu? Sekejap ya, negatif 2. Madam pun nak kena kira jugalah. Jawapan dia adalah 125/6. This one yang betul. Okay, kenapa berbeza jawapan dia? So kita tengok lah. Okay, hasil integration kamu dapat macam ni, betul ke tak betul? Dapat sama tak yang itu, this part? Dapat tak yang ini sama? Sama madam. Sama. Okay, so mesti salah bila kamu substitute ni. Okay, 3 square is 9, so 9/2 plus 6/3, okay, 18. Okay, this one is y cube is 27/3 is 9, minus 9, betul? Okay, and then this one is negative 2 square. Negative 2 square is 4/2. Okay, plus 6 negative 2 should be negative 12, this one. And this is positive 8/3. Okay, so madam kena kira lah ini 92. Madam dapat lah madam. Dapat lah. Kat mana kamu salah tu? Dapat madam. Careless madam dekat negative Y. Yes, sebab tu madam kata ingat ya, yang ini, this one bila melibatkan negatif tu, bila kamu nak gantikan, dia semuanya negative 2 square, the whole thing negative 2 square. Lepas tu yang ni pula kat sini,
negatif tu cube. Macam gitu. Faham tak? Faham madam, faham. Faham ke tak? Faham madam. Okey lah. So semua dah dapat dah sama? Semua dapat? 125/6? Dapat video. Okay. Okay, so please be careful. Okay, jangan buat careless mistake because nanti kan salah nanti. Okay, so your area is unit square. Ingat area ni tak ada nilai yang positif. Area tak ada nilai negatif ya. Kalau dapat negatif tu mesti salah lah somewhere lah. Okay. Area cannot be negative. Area volume cannot be negative. Okay, so now untuk kes yang kedua, kamu nampak tak perbezaan dia dengan kes yang pertama? Kalau kes pertama, kes 1 tadi tu dia bentuknya macam gini, kan? Mungkin macam gini ke? Okay, so ini kes yang pertama lah. Kalau kes kedua biasanya kebiasaannya macam gini, okay? Tapi yang ni soalannya senang. Okay, Madam nak kamu cuba buat, okay? Okay lah. Alright, cuba buat lagi satu. Okay, tak ada siapa-siapa nak tanya? Ada nak tanya tak? Untuk this case, untuk case yang kedua ataupun this example, ada siapa-siapa nak tanya? Setakat ni tak ada madam. Okay, so kena tahulah kalau, okay macam yang ini dia bagi satu X in term of Y, satu lagi Y in term of X. So, kamu kena tengoklah macam mana bentuk dia, tak boleh kita nak teka pun kita tak pasti. So you need to sketch dulu and tengok sama ada function kita tu berada belah kanan kiri ataupun atas dan bawah lah. Okay, so Madam nak bagi kamu satu lagi contoh so that Madam nak kamu cuba buat lah. Tapi tak nak habis masa kulit. Okay, tak apalah. Tak nak habis masa. Tapi kiranya untuk this topik hari ni area kita dah habis cover lah. Okay, faham tak ni? The area bounded by. Ni Madam nak kamu cuba buat lah minus 12. Sorry. Okay, so Madam nak kamu cuba untuk this problem. Madam, yang tu negatif Y square tolak Y. 8Y. Okay, biasa Madam. 8Y minus 12. This is X minus Y equal to 6. Okay, so you need to try this. Okay, sometimes kadang-kadang soalan dia bagi siap-siap graf. Kadang-kadang dia tak bagi. Okay, so kalau tak bagi tu kamu kena lukis graf dengan betul lah kalau dia tak bagi Okay. Lepas tu nanti Madam akan bagi lagi lah contoh-contoh soalan exercise yang lain so that kamu boleh cuba buat. Okay, boleh? Boleh madam. Okay, so untuk this topic area kita dah habis cover. Okay, so ada dua case iaitu case pertama ataupun case kedua. Case yang pertama adalah area kamu bounded by top function and below function ataupun YT, YB, and case yang kedua your region bounded by function kanan dan juga function kiri lah. Okay, so untuk case pertama you need to integrate with respect to X. Okay, maksudnya semuanya must be in term of X lah. Okay, and then untuk second case semuanya must be in term of Y. Okay,
Sebab tu kena tukarkanlah X in term of Y. Yang ini kalau perlu tukarkan Y in term of X. Okay, so kalau tak ada apa-apa nanti Madam bagi another tutorial. Untuk yang hari tu punya tutorial partial dah siap belum? Dah, madam. Okay, kalau dah siap nanti Madam buka dekat author lah. Dah lama Madam tak suruh hantar. Kamu pun tak ada tanya, bersenang lenang. So Madam nak ni. Okay, sebelum Madam lupa, Madam nanti Madam nak bagi assignment. Tapi Madam lupa lagi nak upload dekat author. Assignment kamu adalah kamu topik apa Madam pun lupa. Nantilah Madam tengok topik apa. Okay, lepas tu satu lagi, kejap lagi Madam upload test kamu check your markah and so on. Kalau Madam ada salah kira ke apa ke ataupun kenapa nak tanya Madam ke, boleh ni lah, boleh tanyalah. Okay, so thank you untuk kelas today. So see you next week. Madam, attendance madam. Attendance. Lupa. Okay. Madam. Ya. Minggu lepas tu yang hari Khamis tu saya buat tak hadir. Kamu tak hadir. Lepas tu? Tak, saya hadir cuma attendance tu tak hadir. Kamu hadir tapi mereka tulis tak hadir. Ya ke? Betul madam. Kenapa mereka tak tik? Sebab kamu tak menyahut ke? Mereka panggil? Rahul je. Tahut. Tak baik tipu. Kalau betul tak apa. Nanti kami check. Sekejap. Kamu tadi pukul berapa kelas? Sorry. Kamu 5-6. Hari ni kelas kita. Hari ni. Okay. Allah ramainya. Okay. Abdul Haziq. Ada Abdul Haziq? Saya. Okay. Ahmad Kamaruzi? Tak ada. Okay. Ana Walul? Dia ada juga. Ada Ahmad Kamaruzi ada? Ana. Ana ada. Okay, Aifa ada Aifa. Saya, madam. Azrin. Chan. Ada, madam. Imran. Tak ada. Lim. Ada, madam. Lo. Ada madam. Lubna. Ada, madam. Melvin. Brian. Okay, Muhammad Hasirul. Ada. Fikri. Ada. Razif. Ada madam. Aiman. Ada, madam. Alif Najmi. Saya madam. Fadlan. Saya madam. Faid. Ada madam. Fitri Hakim. Hafiz. Ada, madam. Hairul Azri. Ada, madam. Haris. Ada madam. Haziq Haikal. Ada madam. Hazwan. Ada madam. Idaham. Saya madam. Okay, Ikram. Ada, madam. Imaduddin. Ada, madam. Iqbal. Ada madam. Muzammil. Ya, saya. Nazmi. Ada madam. Saiful Hafiz. Okay, Syahadat. Ada madam. Zarfan. Ada madam. Hazmi. Betul lah. Nik Hazmi. Saya. Sorry salah sebut nama kamu. Tak apa madam biasa. Okay, Emilia. Emilia tak ada. Ikmal. Madam. Amelia ada tapi line dia slow. Okay, Ikmal Yatul. Ada, madam. Okay, Aina Fakihah. Ainin Sofia. Ada, madam. Balkis. Melina. Ada, madam. Shafika. Ada, madam. Syafiqah. Ada, madam. Okay. Nur Farah. Sorry. Ada, madam. Ada Farhana. Ya. Suhaila. Saya, madam. Maizatul. Saya, madam. Alia. Ada, madam. Rubahan. Ada madam. Syahrizal. Ada madam.
Syahrul Afifi, Ada madam. Syahadan, Ada madam. Yasmin, Ada madam. Zulaika. Ada madam. Okay. Alright, so ada 6 absent. Ni Mel nak tengok. Madam, saya ada tadi. Kamu siapa? Azrin. Azrin. Mana kamu pergi tadi? sorry. Hilang ke pergi dapur? Mak saya panggil tadi. Mak kamu panggil. Aduh, hilang. Ya. Madam. Madam ada panggil saya tadi kan? Kamu siapa? Kamaruzi. Kamu pergi mana? Pergi Internet saya lift hilang tu. tadi madam. Internet saya hilang tadi. Sidang kain. Internet hilang. Aduh, internet hilang. Madam, Siapa? saya Ya. Hafiz madam. Siapa? Fitri Hakim? Hafiz. Saiful lah. Mana pergi kamu? Tadi line saya hilang madam, saya ada Line hilang. Yalah tu. Nanti bila tengok lah kamu punya ambil kamu punya tab nanti tu Google Meet kamu hilang ke berapa lama kamu hilang tu tengok. Fitri, ada Fitri? Okay, tak ada nah. Okay, so okay, macam kamu nanti kamu check lah author untuk your madam akan upload markah quiz kamu dengan test. Sekiranya ada apa-apa masalah tak puas hati ke, kenapa madam bintang-bintang tu nanti madam nak tanya tu minggu depan sebab tak sempat hari ni. Okay, contohnya lah madam nak tunjuk lah, boleh ke madam tunjuk contoh yang bintang-bintang tu? Boleh tak? Boleh ke madam? Boleh lah madam. Nak tahu Boleh madam. lah, kejap madam just nak tunjuk. Madam take 1 minute sahaja untuk tunjuk yang bintang-bintang tu. Madam, Ya. tentang partial fraction tu kan, ada satu soalan yang hari tu dalam video tu kan, yang kena guna Long division. quotient tu yang ada satu plus Yes, partial fraction tu. that one is long division contoh long division kan? Long division. Ada yang tak tahu kan? Yang satu tu kena integrate sekali kan? Yes. Yang madam dalam video tu yang madam bagi jawapan tu untuk yang partial tu je. Sebenarnya kena kira sekali. Sekejap sebentar ya. Sorry lagi sekali. Kalau macam contohnya, madam rasa ada soalan yang macam ni kan, x plus y. Mungkin madam nak sure ada macam gini ke tak ke. Segini lah. Okay. Kalau soalan macam ni, kalau dia suruh buat partial, kalau kamu tengok power of numerator sama dengan denominator kan. So kamu kena buat long division. Okay, bila kamu buat long division tu mungkin akan ada 1 tambah berapa-berapa dekat sini. Okay, so sebenarnya untuk calculation kamu last kali, yang ni yang kamu kena buat partial sebab kamu kena pecahkan lah apa benda-benda kat sini lah. Okay, A over B. Okay, so bila last kali, bila kamu nak integrate, you need to integrate the whole thing kat sini. Integrate 1 plus integrate yang kamu buat partial tu lah. Faham tak? Madam. Yang madam bagi tu hari tu madam tahu, madam ingat madam punya video tu madam lupa yang madam bagi tu jawapan untuk partial sahaja, dia tak termasuk 1. Sepatutnya kamu kena kira sekali lah integrate 1 plus dengan hasil integrate partial ni. Okay, boleh Boleh madam. Okay, tak ada yang tanya pun pasal nak buat long division tu, kamu tahu ke? Madam pun tak pasti sebab tak ada yang tanya pun how to perform long division. Tak ada yang tanya, so madam anggap kamu semua tahulah nak buat long division tu. Kalau ada yang tanya nanti silalah tanya sebab mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Okay, so kita tengok je Abdul Haziq. Sorry Abdul Haziq, madam nak tunjuk your mark ni. It's okay, kita nak tengok sama ada kamu dapat star ke tak. So kita tengok. Okay, so Abdul Haziq tak ada star. Okay, so Haziq dapat 20 tak ada star. Okay, okay, Abdul Haziq tak ada star. Apa benda full mark? Full mark ada yang dapat 30. Dia full mark is 30, okay? 30. Weightage dia 10%, okay?
Siapa dapat full mark, madam? Siapa dapat full mark, madam tak ingat siapa. Seorang je yang dapat full mark. Yang lain tu ada mistake sikit-sikit lah. Ini Iqbal full mark ni. Ahmad Kamaruzi pun tak ada star. Mungkin madam ada terlepas pandang ke apa ke. Mana yang star ni? Sekejap madam tengoklah siapa yang dapat star ni. Madam ada tanda. Anawalu ada star tak? I'm sorry madam tunjuk ni. Madam minta kebenaran kamu tunjuk kat kawan-kawan boleh Anawalu? Dia kata boleh madam. Anawalu tak ada ke? Oh Anawalu tak ada tadi. Mana yang star ni? Aduh lah, madam tak jumpa lah madam punya. Tadi madam ada tick. Okay, yang ni ada star. Okay, sebab apa? Dekat this part. Macam mana kamu dapat macam ni? Suddenly tiba-tiba dapat macam ni. Adakah kamu guna app? Kalau siapa yang ada nak mengaku dengan madam, boleh WhatsApp madam. Sebab banyak sangat yang madam nampak buat macam ni. Bukan ni seorang je, ada lagi beberapa yang sebiji macam ni. Madam tak tahu mana dapat magic ke, tiba-tiba dapat macam ni. Hebat sangat kamu boleh congak. Dapat ilham madam. Ilham. Itu dia. Ilham sangat tu. Banyak lagi. Bukan yang ini saja untuk differentiation pun banyak yang magic. Macam tu. Itu yang madam nak maksudkan. Aifa ni ada tak Aifa? So siapa yang nak mengaku, ni pun ada juga. Nak tengok ni magic kat mana magic kamu ni, adakah kat sini? Tak. Di sini. Macam mana kamu dapat idea nak buat macam ni? Oh dahsyat, boleh fikir. Saya dah agak ada yang tu mesti star, madam. Memang kat sini. Macam mana kamu dapat ni? Baik mengaku. Adakah kamu guna app? Madam pun boleh, madam boleh trace kamu guna app ni. Idea bijak sangat. Madam pun tak boleh fikir kamu nak buat macam ni. Tak. Saya tak guna app, madam. Saya tengok kat YouTube. Bukan waktu saya buat tu tengok YouTube, macam waktu last minute belajar tu. Saya refer dekat cara yang YouTube. Okey. Nanti kalau ada YouTube tu boleh share link dengan madam nak tengok juga. Nanti saya cari balik, madam. Cari balik. Okey, tu yang magic sangat tu. Bijak sangat ni tak ada. Okey, yang tak ada tu mungkin madam terlepas pandang. Mungkin yelah yang terlepas pandang tu bernasib baik lah. Okey, so madam tak nak tunjuk yang lain lah sebab madam akan ambil masa kamu. So kamu pandai-pandai lah tengok sendiri, pandai-pandai lah mengaku dengan madam nanti. Faham tak? Faham ke tak? Faham madam. Sebab madam tahu ramai yang buat magic, ramai yang sangat bijak tiba-tiba. Bila dalam kelas madam suruh congak, tak boleh congak, tiba-tiba jawab test. Wah, hebat. Ilham madam. Ilham sangat itu. So madam nak tengok kamu mengaku ke tak mengaku. Madam memang star. Nanti kan untuk total mark nanti madam akan tengok lah kalau memang madam ada rekod lah siapa yang buat star-star ni. Tapi yang ada star madam ada rekod lah. Kenapa star, madam nak tengok ada tak yang mengaku dengan madam. Guna apps ke apa ke, madam tak tahulah. Okay, sebab untuk next apa tu nama, next test minggu depan madam nak tengok jugalah ada magic ke tak ada. Okay. Alright, so nanti madam upload, kamu tengoklah kalau ada salah madam kira ke apa ke yang tak tahu kenapa madam salahkan ke apa ke, boleh tanyalah. Okay, sebab madam memang strict marking. Sebab apa? Sebab ada yang ambil kesempatan, you take for granted. Mentang-mentang lah kita online test and then you just take for granted, kamu buka apps ke apa ke, madam tak tahu. Itu antara kamu dengan Yang Maha Esa sahaja. Okay. Alright, so tapi untuk next test kalau ada lagi yang macam gitu, madam takkan orang kata apa ya, madam bagi markah yang dahsyat-dahsyat juga macam jawapan kamu yang dahsyat tu. Macam tu. Okay. So itu saja untuk hari ni. Sorry ambil masa kamu 11 minit. Okay, so thank you so much. Madam akan upload kejap lagi lah. Madam upload terus so that kamu boleh tengok. Okay.
Alright, so thank you. Boleh dismiss. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Okay, alright. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, Thank madam. you, madam. Assalamualaikum. Alright. Thank you, madam. Okay.